kita sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram Allah ridha syai'ul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Maulana Muhammad Imamul Muttaqin wa Qudud al-Jahidin wa ala alihi sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang berilmu, iman dan ilmu kalangan kamu akan berapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima jitu bihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya cenderung atau mengaku pada apa yang dibawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati sembilan Tuan Imam suruhnya sembilan Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid datang kuasa masjid, Tuan Haji dan Tuan Hajab sidang doa muslimin muslimat mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kepanjangkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat Allah Ta'ala kita dapat bersama tuan pada malam ini untuk kita sambung pengajian kita insyaAllah. Baik, jadi malam ini kita lihat tauhid dahulu, bab akidah, lepas itu kita masuk bab fiqh insyaAllah. Jadi kita lihat kepada sifat salbiah. Sifat salbiah ialah sifat yang disandarkan kepada menafikan atau menidakkan kekurangan sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan sifat salbiah ataupun sifat adamiah. Salbiah ataupun adamiah. Salbiah maksudnya mensalab, taraf menafikan. Salab menafikan. Sin lam ba salah. Jadi sifat disandarkan kepada menafikan atau menidakkan kekurangan sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat salbiah ada 5. Pertama qidam, kedua baqa, ketiga mukhalafat ta'ala hawadis. Kemudian yang keempat ya muta'ala bin nafsih. Kemudian wahdaniyah. Wahdaniyah qidam maknanya sedia ada. Baqa mana kekal. Mukhalafatu ta'ala hawadis, kesalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu.
Ya Allah Ta'ala binafsih, diri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Wahdaniyah maknanya Esa. Jadi kenapa namakan sifat itu sebagai sifat salbiah? Sifat salbiah. Kalau sifat wujud, sifat nafsiyah. Ini salbiah. 5 sifat itulah yang menolak dan menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. 5 sifat ini ialah yang menolak dan menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya dan segala kekurangan atasnya, seperti kenyataan berikut. Contohnya kidam. Jadi bila kita sebut kidam, mana sedia? Mana menafikan Allah Ta'ala itu ada permulaan. Allah Ta'ala bersifat kidam, jadi menafikan dia ada permulaan lah. Sebab dia wujud dengan sendirinya. Kalau dia ada permulaan, maknanya ada Tuhan yang lain yang menjadikan dia. Jadi sebabkan tidak ada Tuhan yang lain menjadikan dia wujud dengan sendirinya. Kemudian baqa kekal. Bila disebut baqa kekal, itu menafikan ada kesudahan kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala tidak ada kesudahan dia tidak ada penamat kepada kewujudan Allah Ta'ala. Macam kita adalah penamat kewujudan kita. Tapi lepas hari kebangkitan kalah sama ada syurga atau neraka kan, gitu. Tapi selagi mana kita masih hidup ni, nanti akan ada tempoh akhir kepada kehidupan kita, ajal kita lah. Kemudian yang ketiga, muhabbatu ta'ala al-hawadis, kesalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Jadi kita namakan dia sifat salbiah. Kenapa? Kerana dia menafikan persamaan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Jadi Allah Ta'ala tiada persamaan. Dia muhalafah, kesalahan bagi setiap benda yang baru. Kemudian yang keempat, ya Allah Ta'ala bernafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, mana menafikan Allah Ta'ala berhajat kepada yang lain. Sebab dia tidak berhajat pada yang lain, tidak berhajat pada Tuhan yang lain. Dia menciptakan dia, sebab dia memang telah sedia ada, tidak perlu kepada pencipta. Lain dengan makhluk lah. Makhluk dan alam memerlukan kepada pencipta. Kemudian yang kelima, wahdaniyat. Wahdaniyat mana menafikan Allah Ta'ala berbilang-bilang. Kerana pada wahdaniyat maksudnya esa. Jadi Allah Ta'ala dia tidak boleh berbilang-bilang. Kalau berbilang-bilang ataupun merakab, bersusun berbilang-bilang, ada berbilang-bilang, jadi akan jadi masalah lah kepada penciptaan alam. Masing-masing akan menunjukkan kekuatan masing-masing. Jadi ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C dan sebagainya. Masing-masing akan menunjukkan kekuatan masing-masing untuk menjadi dan mencipta sesuatu. Akan ada perlawanan lah kepada penciptaan. Baik, kemudian apakah hakikat sifat salbiah? Hakikat sifat salbiah dia ibarat daripada menolak dan menafikan perkara yang tidak layak atas Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ini tiada pada hati dan fikiran, dan tiada pada luaran harish. Sifat ini tiada pada hati ataupun fikiran. Mana lawan tadi lah, maksud lawan itu. Sifat ini tiada pada hati dan fikiran, zihin, dan tiada pada kharish, luar daripada zihin ataupun luar pemikiran kita. Kemudian dinamakan sifat adamiyah. Dinamakan juga dengan sifat adamiyah, tetapi tidak dihukumkan nafi. Kerana antara nafi dan adam ada perbezaan, iaitu tiap-tiap nafi dihukumkan adam, tetapi tidak tiap-tiap adam dihukumkan nafi. Ini namakan umum khusus min wajihin. Umum khusus min wajihin. Contohnya setiap rasul adalah nabi.
Dan bukan setiap Nabi itu adalah Rasul. Itu umum, khusus, bin, wajib. Jadi tiap-tiap Nabi dihukumkan sebagai Adam. Ain dan Mim Adam. Bukan Nabi Adam. Tetapi tidak tiap-tiap Adam ia dihukumkan Nabi. Seperti sifat salbiah, maka ia adalah Adam atau Adamiah. Tetapi tiada Nabi. Maka nyatalah Adam itu ialah umum dan Nabi itulah khusus. Adam itu adalah umum dan Nabi itu adalah khusus. Ini istilah yang dalam bab akidah ataupun bab tauhid lah. Baik, kita lihat kepada kidam. Yang pertama kidam. Sifat sebiah yang pertama ialah kidam, mana sedia. Maksudnya sedia ada. Jadi Allah Ta'ala bersifat kidam bermakna Allah Ta'ala sedia ada, iaitu tiada permulaan kepada kewujudannya dan tiada yang mencipta ataupun menjadikan Allah Ta'ala. Jadi sifat kidam ini juga menafikan ada sesuatu yang mendahului kewujudan Allah Ta'ala. Jadi bila kita sebut sifat adat kita kidam, mana sedia, maknanya kita menafikan kewujudan sesuatu yang dahulu daripada Allah. Sebab tiada yang sesuatu pun yang dahulu daripada Allah Ta'ala. Tiada. Jadi kalau ada sesuatu yang dahulu daripada Allah Ta'ala, sudah tentu Allah Ta'ala ni yang kedua, ataupun Allah Ta'ala yang ketiga dan sebagainya. Jadi benda itu mustahil kepada Allah Ta'ala. Baik. Apakah dalil yang menyatakan Allah Ta'ala ini bersifat dengan kidam? Seperti Allah Ta'ala bersebut dalam Quran, Allah murabbas samawati wal ard wa rabbana wa rabbi kulli syai' falikul habbi wan nawa wa munzilul tawrata wal injil wal Quran a'udzu bika min syarri kulli dzi syarr anta akhidun bi nasiyatihi antal awwal walaysa qablah syai'in wa anta akhiru walaysa ba'dahu syai' wa zahiru walaysa fawqahu syai' wal batinu walaysa dunaka syai' ikdi anni ad-din wa inni minal faqr. Baik. Ini bukan semua ayat Quran ni, dia ada doa sekali. Yang ayat Quran ialah, sebab dia tak tulis ayat Quran ayat surah mana. Maksudnya Allah Ta'ala Tuhan langit dan bumi, dan Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, pemisah biji-bijian dan juga kurma, dan yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah daripada kejahatan, tiap-tiap kejahatan yang kau pegang di tubuh-tubuhnya. Engkau lah yang awal, tidak ada satu pun yang sebelummu. Engkau lah yang akhir, tidak ada satu pun yang sudahmu. Engkau lah yang zahir, tiada sesuatu pundi. Engkau lah yang zahir, falaisa fawqaka syai'. Engkau lah yang zahir, tiada di atas engkau sesuatu. Wal batin falaisa dunaka syai'. Engkau lah yang batin, tiada di bawahmu sesuatu. Ikdi anni ad-din, lunaskan segala hutangku. Wa anni minal faqr, dan kayaku daripada kefakiran. Ini dicampur ni antara ayat Quran dengan doa. Ayat Quran tu hanya sampai pada wa munzilul Taurat wal Injil wal Quran, sampai situ je. Kemudian Allah a'udzubika min syarri kulli dzi syarr anta akhizun bi nasiyatihi antal awwal falaysa qablah. Ini doa lah. Wa anta akhir falaysa ba'du syai'. Wa zahir anta zahir falaysa fawqa syai'. Wa anta batin falaysa dunaka syai'. Ikdi anni ad-dain wa anni minal faqr. Anni minal faqr. Kemudian dari Quran Allah Ta'ala bersifat kidam, seperti ayat dalam surah Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid maksudnya besi. Surah Al-Hadid, Allah Ta'ala sebut Al-Quran, wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim.
Dialah Tuhan Allah Ta'ala. Dia Tuhan yang awal dan yang akhir. Dialah yang zahir serta yang batin. Dia mengetahui perkara tiap sesuatu. Gitu. So apa maksud dia yang zahir dan batin? Maksud dia zahir dan batin, maksud dia mengetahui perkara yang zahir dan batin. Perkara yang zahir yang kita nampak daripada mata kasar, dan perkara yang kita tak nampak secara mata kasar. Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dalil nakli. Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat kidam, nescaya dia baru. Jika Allah Ta'ala baru, maka tentu Allah Ta'ala memerlukan pencipta lain untuk menjadikannya. Sekiranya ada pencipta lain untuk menjadikannya, berlakulah dur dan berlakulah tasalsul. Kedua-duanya mustahil. Dur dan tasalsul. Apabila disebut Allah Ta'ala sifat kidam, jadilah dia Allah Ta'ala tu kidam, sedia. Contohnya seperti Zaid, apabila dikatakan dia bersifat dengan anjur, nescaya dia ini disebut sebagai penganjur. Dalam ilmu tauhid ada satu perkataan yang sama bermakna dengan kidam, iaitu azali. Pernah dengar kan? Kidam dan azali. Apakah perbezaan kidam dengan azali? Ada setengah ulama kata kidam dengan azali benda sama. Kidam lah, azali lah, benda sama dia. Benda kidam dan azali, mana benda yang ada Allah Ta'ala disebut kidam, yang Allah Ta'ala ada pada azali, benda sama dia. Setengah ulama kata berbeza. Beza pula. Setengah pula ulama kata keduanya, mana kidam dan azali, benda yang berbeza. Iaitu kidam disebut perkara yang ada, itulah mawjud sahaja, seperti zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan qadim dan kudratnya yang bersifat dengan qadim. Qadam ataupun qadim lah. Itu dikatakan qadim. Qadim atau azali. Qadim disebut perkara yang ada, mawjud sahaja, seperti zat Allah Ta'ala yang bersifat qadim dan kudratnya yang qadim. Adapun azali, azali disebut pada perkara yang ada, mana mawjud, itulah zat Allah Ta'ala, dan kudratnya azali. Kudratnya itu dikatakan azali. Dan pada perkara yang tiada, ghair mawjud pun juga dinamakan sebagai azali. Seperti tiada yang menyerupai Allah Ta'ala, itu azali. Maka qadim itu khusus dan azali itu umum. Tiap-tiap qadim itu azali, tetapi bukan setiap qadim itu, bukan setiap azali itu qadim. Bukan setiap azali itu qadim. Boleh? Jadi mana qadim ni lebih pada Allah Ta'ala lah. Lebih kepada Allah Ta'ala dan juga sifat Allah Ta'ala. Azali qadim. Sedangkan azali ni bukan hanya kepada Allah Ta'ala juga, dia guna pakai juga untuk Allah Ta'ala dan juga kudrat Allah Ta'ala. Tetapi juga kita ni, makhluk ni pun, sebelum dijadikan alam, kita dah ada di azali kan. Kita telah dicatat di azali tentang kehidupan kita, ajal maut kita. Jadi semuanya telah pun ditentukan di azali. Nampak? Semaknanya skop untuk azali ni dia lagi luas lah, meliputi kepada Allah Ta'ala dan meliputi kepada makhluk. Itu azali. Tapi kalau qadim hanya meliputi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi tiap-tiap qadim itu azali, tetapi bukan setiap azali itu qadim. Dan nanti ada qadim pula ada berbagai, ada 4 pecahan. Kita ada qadim sifati, qadim zati, qadim idafi, dan ada qadim zamani. Wallahu a'lam. Okay, itu pembincangan kita untuk tauhid. Kemudian kita lihat pada fiqh. Fiqh hari itu apa mana
Kawinan. Hari itu berkenaan dengan pengantin. Pengantin lafaz. Okey, lafaz akan nikah. Yang pensan dengan pensan. Surat 117. 117 yang kitab bersama. Berkenaan dengan apa tu lafaz sejak kabul itu. Lafaz sejak kabul. Buka akad nikah. Pertama lafaz akad nikah ataupun sigah. Kita sigah tu dah bincang berkenaan syarat lafaz akad nikah. Lepas tu kita bincang berkenaan dengan akad nikah dengan tulisan. Ijab kabul naklah berurutan. Kemudian kelayakan kedua yang berangkat masih lagi kekal sehingga sempurna lafaz akad nikah. Kemudian 1.1.2.5 lafaz akad nikah hendaklah lafaz yang memberi kesan serta-merta. Kesan serta-merta. Maksudnya tidak sah lafaz akad nikah yang kesannya tertangguh pada masa hadapan. Akad juga tidak sah dengan meletakkan syarat kepada akad nikah tersebut. Contoh, kalau tak ada contoh kan tak nampak Ustaz. Contoh, seorang wali berkata, apabila tiba bulan Ramadan, aku kahwinkan engkau dengan anak perempuanku. Bila bulan Ramadan datang, aku kahwinkan engkau dengan anak perempuanku. Dan pengantin lelaki pun kata, aku terima nikahnya. Oh, tak betul kan? Aku terima nikah terus. Aku terima nikahnya. Adakah sah akad nikah itu? Akad nikah tersebut tidak sah. Sebab apa? Bulan Ramadan dah masuk ni. Ini baru Rajab. Rajab apa betul? Syaban. Kan? Dah masuk Rajab? Dah kan? Rajab dah masuk, lepas tu Syaban, lepas tu Ramadan. Ada kan? Bila tiba bulan Ramadan, aku kahwinkan kau dengan anak perempuanku. Dan pengantin lelaki berkata, aku terima nikahnya. Akad nikah tersebut tidak sah. Sebab apa? Benda akan berlaku. Bukan on time lah. Bukan on time macam tu lagi, ya kan? Belum lagi, kan? Macam tu. Hidup mati pun tak tahu lagi. Mungkin bulan apa, masuk bulan apa ke Syaban ke tiba-tiba innalillah. Innalillah dah meninggal pula. Dah tak sempat dah. Jika wali berkata, sekiranya anak perempuanku berjaya dalam exam, aku kahwinkan kau dengannya. Lalu pengantin lelaki berkata, aku terima nikahnya. Akad nikah tersebut juga tidak sah. Kalau lulus, kalau tak lulus lah. Tak? Jadi hal ini adalah kerana akad nikah mestilah dengan lafaz yang kesannya boleh disempurnakan ketika itu juga. On time kan? Dia mesti masa itu juga. Benda itu berlaku dan berkuasa. Dia tak boleh tangguh kan bulan depan, tahun depan, kan 5 tahun lagi. 5 tahun lagi saya nikahkan kau. Jadi kan? Oh, saya terima nikahnya. Kan? Umur tak tahu lagi sampai 5 tahun ke tak sampai 5 tahun. Kan? Gitu. Jadi menangguhkan akad ke masa hadapan atau mengikat dengan syarat-syarat tertentu menyebabkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum selepas akad juga turut tertangguh sehingga tiba masa atau wujudnya syarat tersebut. Hal ini pasti akan berlawanan dengan kehendak akad tersebut. Gitu. Jadi dalam konteks ini dia macam menangguhkan lah. Menangguhkan untuk masa yang akan datang. Masa istighfar, zaman istighfar dan zaman akan datang. Bukan masa itu. Bukan al-an. Al-an ni sekarang kan? Bukan. Tapi istighfar akan berlaku. Dan kemudian
Lapakkan nikah hendaklah mutlak. Tidak sah menentukan tempoh masa sesuatu perkahwinan seperti sebulan, setahun, atau masa yang tidak diketahui seperti datangnya seseorang. Tidak sah perkahwinan jika wali menyatakan, aku kahwinkan kau dengan anak perempuanku selama sebulan. Ini tak boleh. Dia dah macam nikah apa tu? Nikah muta'ah. Nikah muta'ah. Mana nikah kontrak lah gitu, sebulan. Atau setahun, aku nikahkan kau dengan anakku setahun. Atau aku nikahkan anakku dengan kau sehingga datangnya si bulan. Lalu jawab wali pengantin lelaki, saya terima nikahnya. Demikian kerana pernikahan seperti ini adalah nikah muta'ah. Ini dah masuk konteks nikah muta'ah yang diharamkan oleh syarak. Pada permulaan dulu memang digunakan oleh Nabi. Kemudian Allah Ta'ala telah mengharamkan nikah muta'ah. Jadi tidak digunakan lagi nikah kontrak. Nikah sebulan, nikah sehari. Dia nikah dengan kau seminggu lah. Sampai seminggu so kita cerai lah. Tak boleh. Kerana boleh menginayakan golongan para perempuan. Kalau ditandingkan mengandung macam mana? Jadi lelaki dah berpandangan lah. Gitu. Jadi hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. An-Sabrah al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayuhan nas inni qad kuntu uziltu lakum fi istimta' minan nisa wa anna Allah ta'ala qad harama dzalika ila yaumil qiyamah faman kana 'indahu minhunna syai'un fayyukhalli sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'a. Yang bermaksud yang diterima daripada Sabrah al-Juhani ketika bersama dengan Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, wahai manusia, ya ayuhannas, wahai manusia, inni qad kuntu uzintu lakum fil istimta' minan nisa. Sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu melakukan mut'ah dengan kaum wanita. Wa inna Allah Ta'ala qad harama dzalika yaumil qiyamah. Tetapi sekarang Allah Ta'ala telah mengharamkannya sehinggalah hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai'un, maka barang siapa di kalangan kamu mempunyai isteri hasil daripada pernikahan tersebut, ceraikanlah. Fayukhalli sabilahu, ceraikanlah. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada mereka sedikit pun. Apa-apa yang kamu dah bagi pada perempuan itu untuk mas kahwin kan, itu jangan ambil balik. Itu pesanan daripada Rasulullah SAW. Itu dikatakan ini termasuklah konteks nikah mut'ah yang diharapkan Allah Ta'ala selama-lamanya. Nikah mut'ah ini biasanya diamalkan oleh penganut agama Syiah. Penganut agama Syiah. Kita Syafi'i kita tak ada. Tidak mazhab-mazhab lain pun tak ada. Mengamalkan nikah ini. Ada satu lagi nikah sigar. Nikah sigar. Macam mana dia katakan nikah sigar? Shim, Ghain, Alif, Ra, sigar. Nikah sigar dilakukan dengan cara wali berkata kepada seorang lelaki, aku kahwinkan engkau dengan anak perempuanku, dengan syarat engkau pula mengahwinkan aku dengan anak perempuan kau. Dia bagi syarat. Dia pun bonak juga kan, dia pun berhajat juga. Bukan lelaki itu berhajat, bapak perempuan pun berhajat juga. Gitu. Aku kahwinkan kau dengan anak perempuanku dengan syarat engkau pula mengahwinkan aku dengan anak perempuanmu. Dan kemaluan setiap orang daripada kedua-dua perempuan itu dijadikan maharnya bagi yang lain. Bagi maharnya yang lain.
Macam tukar lah. Tukar-tukar. Dan kau ambil anak perempuan dia ambil anak perempuan kau. Macam tu. Itu yang Abu buat tu kan. Kalau tangkap mau kuasa dia buat kamu. Dia pula kan orang apa kampung di Yusuf pula kan mengamalkan nikah sigar kan. Heboh lah kan. Satu dunia orang heboh ni. Baik. Sementara lelaki yang kedua pula berkata, aku kahwinkan anak perempuanmu dan aku kahwinkan pula engkau dengan anak perempuanku sebagaimana yang engkau sebutkan. Jadi itu tak buat? Tak boleh. Haram lah. Dia dah bercampur-campur lah macam tu kan. Jadi, dah bercampur-campur. Dalam hal ini, nikah sehingga tidak sah dan batal. Karena sahnya perkahwinan pasangan yang pertama bergantung dengan syarat berlakunya perkahwinan yang kedua, sedangkan mengadakan syarat dalam akad nikah merosakkan akad tersebut. Jadi nikah sehingga tidak sah dan konteks dibatal lah. Karena sahnya perkahwinan pasangan yang pertama bergantung dengan syarat berlakunya perkahwinan yang kedua, sedangkan mengadakan syarat dalam akad nikah merosakkan akad tersebut. Jadi hal ini berdasarkan hadis an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu Nabi sallallahu telah bersabda, naha anil sigar. Naha anil sigar. Nabi telah menegah daripada sigar, nikah sigar. Yang namanya dikatakan nikah sigar, antazawwaja rajulu ibnatahu ala yuzawwijahu al-ahad ibnatahu walaysa bainahuma sadaqun. Dimaksudkan daripada Ibnu Umar di mana Rasulullah melarang umatnya melakukan nikah sigar. Sigar ialah seorang wali mengahwinkan anak perempuannya dengan seorang lelaki dengan syarat lelaki itu mengahwinkan anak perempuannya dengan wali tersebut tanpa mahar. Laisa bainahuma sadaqun. Tiada keduanya mahar. Jadi mahar dari mana? Maharnya itu kemaluan tu lah. Kemaluan anak masing-masing kan. Kemaluan anak masing-masing itu kita jadikan mahar dia. Dia tak boleh. Jadi perkahwinan ini namakan perkahwinan sigar. Berdasarkan perkataan Sawara yang digunakan oleh orang Arab, seperti Sawara al-baladu minas sultan. Sawara al-baladu minas sultan, yang bermaksud negeri itu tiada sultan. Negeri itu tiada sultan. Sawara al-baladu minas sultan. Lalu perkataan tersebut digunakan untuk perkahwinan yang tiada mas kawin. Yang tiada mas kawin. Macam tu. Setelah nikah sigar. Kemudian 1.2 isteri. Sah nikah jika bakal isteri memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, tiada sebarang halangan untuk bernikah. Sebagaimana dijelaskan dalam perkara perempuan yang haram dikahwini dan dibina. Mana tiada benda-benda yang menghalanglah daripada perempuan tadi berkahwin. Yang pertama. Yang kedua, bakal isteri seorang perempuan yang telah ditakyinkan. Takyin mana ditentukanlah. Ditentukan mana satu bakal isteri yang nak kahwin. Kalau dia ada beradik kan, mana satu nak kahwin mana, kakak ke, adik ke, kan yang tengah kan, angah ke kan. Mesti ditakyin, mana ditentukanlah. Tak boleh main apa ya, main umum-umum je. Saya nikahkan kau dengan anakku, tak tahu mana satu anak ramai 20 anak. Anak ramai 20. Jadi mana satu nak nikah. Yang golap ke yang torang? Yang golap ke yang torang? Yang cerdik ke yang bodoh? Yang mana satu? Dia mesti ditakyin ke lah, ditentukan mana satu.
Jika wali berkata kepada pengantin lelaki, aku kawinkan engkau dengan seorang daripada anak perempuanku, maka akad nikah tersebut tidak sah. Hal ini adalah kerana dia tidak menentukan yang mana satu, anak perempuannya yang dikahwinkan dengan pengantin itu. Nampak? Dia tak ditentukan. Sebaiknya ditentukanlah yang mana satu. Nombor apa kan? Senanglah nanti. Tak adalah kena tipu. Ada kadang-kadang kena tipu pun ada. Dah bagi duit apa semua tu hilang rosak. Itu dah berlaku kan kat Sarawak kan. Berapa ribu dia dah bagi. Yang bapak pengantin perempuan dia bagi berapa ribu? 30,000 kan. Ada kan kita kan betul? 30,000. 20. 30. 30,000. Betul tahu kita kan. Jadi kahwin tu tak ada kahwin tak tahulah. Tapi duit tu dah rosak lah. Dah ada ambil apa tu tak ada kahwin. Gitu. Tak tahu macam mana dia tak berurusan dengan pejabat agama ke. Kalau berurusan dengan pejabat agama, biasa takkan berlaku lah. Tunggu-tunggu tu kan. Takkan berlakunya tu. Bila kau tak berurusan pejabat agama, kau berurusan sendiri, orang senanglah nanti tu. Jadi tak ada hitam putih. Tak ada hitam putih apa benda, macam mana kena saman kau tahu boleh. Kalau hitam putih tu dia samakan tu. Edit ke mahkamah lah. Minta pulangkan balik duit. Baik, kemudian bakal isteri bukan dalam ihram haji. Bakal isteri bukan dalam ihram haji ataupun umrah. Ni sesiapa yang nak pergi haji umrah ni, jadi jangan ke sana so tengah bayar, jangan ambil kesempatan. Tengah ihram, tengah umrah, tiba-tiba nikah pula, ataupun jadi wali kepada anak untuk bernikah. Menjadi wali pada anak pun tak boleh. Jadi wali tak boleh. Bernikah pun lagi tak boleh. Sebab dalam ihram. Kalau dah selesai ihram kan, dah selesai umrah kan, bolehlah kalau nak berlaku pernikahan. Ketika dalam ihram tidak boleh. Ini berdasarkan hadis An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah la yankihul muhrim wala yunkahu wala yaktubu. Yang bermaksud daripada Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang berihram tidak boleh berkahwin. Lelaki berihram tak boleh berkahwin, tak boleh dikahwinkan dan tidak boleh bertunang. Oleh itu lelaki dan perempuan yang berihram haram berkahwin dan haram dikahwinkan oleh orang lain. Sama ada sebagai wali, jadi wali pun tak boleh. Sama ada sebagai wali atau wakil wali pun tak boleh. Mereka juga tidak boleh bertunang. Kalau nak selepas habis umrah. Contoh umrah ada 3 kalian. 3 kali kalau biasa kalau kita pergi travel. Kalau umrah biasanya yang pertama umrah wajib. Lepas umrah wajib kan selesai pakai wajib biasa balik. Biasa kan? Gitu. Lepas tu kita buat umrah yang kedua. Selesai umrah yang kedua pakai wajib biasa balik. Lepas tu kita buat umrah yang ketiga. Umrah ketiga, selesai umrah ketiga pakai wajib biasa. Bila time umrah kena pakai pakaian ketika berumrah. Lelaki kena pakai ihraman. Kemudian dilarang melakukan 13 perkara. 13 perkara ada benda yang diharamkan, tak boleh dilakukan. Kalau lakukan akan kena dam. Kena dam lah kalau kita buat salah satu daripada hal tersebut. Seperti berkahwin, menghawinkan orang, itu termasuklah perkara yang diharamkan ketika melakukan umrah. Memburu binatang di tanah haram, mencabut pokok-pokok di tanah haram, kan? Itu perkara yang ada haram 13 tu dia jangan buat. Gitu. Semua setiap kali kita nak buat umrah, kita mesti keluar daripada tanah haram.
Keluar dan haram, lepas keluar dan haram kita masuk semula. Tapi nak masuk tu yang niat haram tu. Yang haram dah pakai pakaian haram semula. Lepas tu pun masuk ke tanah haram balik. Lepas tu buatlah sampailah selesai. Sampailah tahalul semua. Tawaf, sa'i, tahalul. Dia dah tahalul tu dah selesai lah. Tu hari yang pertama. Besok, lusa nak buat lagi umrah yang kedua. Keluar balik daripada tanah haram. Keluar balik. Pakai pakaian haram semula. Niat haram. Nawaitu umrata wa ihram tu biha. Berarti masuk semula ke dalam tanah haram. Buat umrah yang kedua ulang. Buat umrah yang kedua. Selesai umrah kedua, pakai baju biasa balik. Selesai pakai baju biasa, kemudian hari seterusnya kita buat nak umrah yang ketiga ulang. Bila buat yang ketiga, mesti keluar ke tanah haram balik. Keluar semula ke tanah haram. Naik bas. Sama ada kita niat umrah di Ja'ranah ke ataupun di Hudaybiyah. Ataupun di Qabdul Manazil. Ada 3 tempat lah bagi kita niat umrah. Dah selesai niat umrah, pakai baju ihram tu, masuk semula tanah haram untuk buat umrah yang ketiga. Saya umrah ketiga, dia merdeka lah. Merdeka dia selesai umrah ketiga. Habis sekolah tu dah dengan perbincangan kita malam insyaAllah. Datang ke sambung Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbala. Rizqan halalan barakatan katsiran wa wasi'an fatan ya alim. Subhanahu wa ta'ala qulubana bi nuril ma'rifatika wa ta'ala talibin. Allahumma faqina bi din Allahumma faqina bi din. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Qablallahu minkum.